Assalamualaikum, apa khabar semua? Diharapkan semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Subjek kita pada kali ini ialah Sirah tahun 3. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebelum tu, siapa nama penuh Nabi Muhammad? Ya, nama penuh Nabi Muhammad ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa nama ibu Nabi Muhammad pula? Nama ibu Nabi Muhammad ialah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Pertamanya, kita akan belajar mengenai perkahwinan Nabi Muhammad SAW. Perkahwinan pertama baginda adalah dengan Sayyidatina Siti Khadijah. Pada ketika itu, umur Nabi adalah 25 tahun dan Khadijah pula berumur 40 tahun. Siti Khadijah pada masa itu merupakan seorang janda dan usahawan yang berjaya. Perkahwinan ini berlaku apabila Sayyidatina Khadijah sendiri yang berhajat untuk mengahwini baginda. Hajat Siti Khadijah ini kemudian disampaikan melalui pembantunya yang bernama Maisarah. Nabi kemudian bersetuju untuk berkahwin dengan Siti Khadijah lalu memberitahu kepada bapa saudaranya Abu Talib. Kerana ketika itu Nabi duduk bersama Abu Talib. Abu Talib ini meninggal dunia ketika umurnya 80 tahun dan pada waktu itu kita umat Islam sedang memasuki bulan Rajab tahun ke-10 selepas kenabian. Baginda kemudian telah menghantar 20 ekor unta sebagai mas kahwin kepada Sayyidatina Khadijah. Baginda hidup bersama dengan Siti Khadijah selama 25 tahun dan mempunyai 6 orang anak. Siti Khadijah meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 selepas kenabian, sama tahun dengan kematian bapa saudara Nabi, dan tahun ini dinamakan sebagai tahun duka cita. Siti Khadijah juga merupakan antara wanita pertama yang beriman dan memeluk Islam. Setelah Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, barulah baginda berkahwin dengan wanita yang lainnya dan mendapatkan seorang lagi anak yang bernama Ibrahim. Seterusnya kita akan tengok nama isteri-isteri Nabi Muhammad SAW. Dikatakan isteri-isteri Nabi Muhammad SAW ada 11. Mari kita baca sama-sama. Isteri yang pertama bernama Khadijah binti Khuwailid. Isteri yang kedua Sa'udah binti Zam'ah. Isteri yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Isteri yang keempat Hafsah binti Umar. Isteri yang kelima Zainab binti Khuzaimah. Isteri yang keenam Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Al-Mahzumiyah. Isteri yang ketujuh Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Isteri yang ke-8 Juwairiyah binti Al-Haris. Isteri yang ke-9 Maimunah binti Al-Haris. Isteri yang ke-10 Sofia binti Huyai dan isteri yang ke-11 Zainab binti Jahash. Dan ada juga kisah yang mengatakan seorang lagi wanita yang bernama Maria Kibtiyah juga merupakan antara salah seorang isteri Nabi Muhammad SAW ni. Isteri-isteri Nabi ini bukan sahaja menjadi isteri semata-mata, bahkan turut membantu dalam penyebaran Islam. Oh, sebelum saya lupa, dikatakan juga Maria Kibtiyah itu merupakan ibu kepada anak Nabi bernama Ibrahim. Mereka ini diberi gelaran sebagai Ummul Mukminin ataupun yang bermaksud ibu kepada orang-orang mukmin. Okey, sekarang kita akan belajar mengenai anak-anak Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 lelaki dan 4 perempuan. Mula-mula kita akan tengok anak-anak lelaki baginda dahulu. Yang pertama ialah Al-Qasim. Al-Qasim ni lahir sebelum Rasulullah dilantik menjadi Nabi. Qasim cuma hidup selama 2 tahun sahaja. Anak lelaki Nabi yang seterusnya ialah Ibrahim. Beliau lahir pada tahun ke-8 Hijrah dan hidupnya cuma selama 70 hari. Anak lelaki Nabi yang terakhir, yang ketiga ialah Abdullah. Abdullah dilahirkan sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Abdullah ini meninggal dunia sewaktu beliau masih kecil. Seterusnya kita akan tengok anak-anak perempuan Nabi Muhammad. Ada 4 orang. 3 daripadanya meninggal dunia sebelum kewafatan Nabi Muhammad. Mereka yang meninggal dunia sebelum wafatnya Nabi ialah Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Zainab. Manakala lagi seorang anak Nabi, Fatimah, dia hanya meninggal dunia selepas 6 bulan kewafatan Rasulullah. Nabi Muhammad juga dikatakan mempunyai 2 orang anak tiri iaitu Hindun dan Halah.
Mereka berdua adalah anak lelaki hasil perkahwinan Khadijah dengan suaminya yang terdahulu. Sekarang kita akan lihat menantu-menantu Nabi Muhammad SAW. Menantu yang pertama ialah Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Beliau telah berkahwin dengan puteri Rasulullah yang bernama Zainab. Menantu Nabi yang kedua ialah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib merupakan sepupu baginda dan merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Beliau berkahwin dengan puteri bongsu baginda yang bernama Fatimah. Menantu Nabi yang ketiga ialah Uthman bin Affan. Beliau telah berkahwin dengan puteri baginda yang bernama Ruqayyah. Selepas Ruqayyah meninggal dunia, beliau telah pun dikahwinkan oleh baginda Nabi dengan puterinya Ummu Kalsum pada tahun ketiga Hijrah. Nabi Muhammad hanya mempunyai menantu lelaki sahaja kerana semua anak lelaki baginda meninggal dunia sewaktu masih kecil. Jadinya Nabi tidak mempunyai menantu wanita. Okey, sekarang kita akan tengok cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Kita tengok cucu perempuan dahulu. Mari kita baca sama-sama. Cucu perempuan Nabi yang pertama bernama Umamah binti Abdu Al-As bin Ar-Rabi'. Cucu perempuan yang kedua bernama Ummu Kalsum binti Ali. Cucu perempuan yang ketiga bernama Zainab binti Ali. Okey, cucu perempuan Nabi ada 3 orang. Cucu lelaki Nabi ada 4 orang. Yang pertama namanya Ali bin Abdu Al-As bin Ar-Rabi'. Yang kedua bernama Abdullah bin Uthman. Yang ketiga bernama Hassan bin Ali. Dan yang keempat bernama Husin bin Ali. Okey, dekat sini kita boleh tahu siapa adik-beradik. Kita tengok Ali bin Abdu Al-As bin Ar-Rabi' dan Umamah binti Abdu Al-As bin Ar-Rabi' merupakan adik-beradik. Mereka berdua ini anak kepada Zainab dan Abdu Al-As bin Ar-Rabi'. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ummu Kalsum binti Ali, Zainab binti Ali, Hassan bin Ali, Husin bin Ali. Mereka ini merupakan 4 adik-beradik dan merupakan anak kepada Fatimah dan Ali. Hanya Abdullah bin Uthman sahaja yang tak adik-beradik dan dia merupakan anak kepada Uthman bin Affan. Akhir sekali, kita akan lihat mengapa pentingnya institusi kekeluargaan ini di dalam kehidupan manusia. Pertama, supaya kita dapat menjaga akhlak dan kemurnian peribadi. Jikalau kita mempunyai akhlak yang baik, nama baik keluarga juga akan terpelihara dan terjaga. Yang kedua, institusi kekeluargaan ini dapat menguatkan hubungan kasih sayang antara seisi keluarga bermula daripada yang paling tua sehingga yang paling muda. Dan yang terakhir sekali ialah supaya dapat melahirkan sikap dan rasa tanggungjawab terhadap ahli keluarga yang akhirnya akan menjamin kepada keselamatan diri dan ahli keluarga. Sampai di sini saja video pada kali ini. Sehingga bertemu lagi di video yang lain dan di tajuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.